Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, hari ini sahabat-sahabat semua, walauntit ya sibuk membandingkan kononnya zaman Abakau lah yang lebih baik. Zaman kerajaan PAS dan Bersatu ya lebih baik dibandingkan dengan zaman kerajaan perpaduan hari ini di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Benarkah semua itu sahabat-sahabat semua? Apakah beza kejayaan antara YB Datuk Seri Anwar Ibrahim ya ketimbang dengan Muhyiddin Yassin? Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan Anda, benarkah kenyataan daripada walan-walantut ini bahwa kerajaan Abakau itu lebih baik ya dibandingkan dengan kerajaan hari ini? Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita lihat perbezaan ini. Apa yang best zaman Abah berbanding era PMX? Oh, itu antara perkara ya yang dilaporkan di media dan juga media massa. Kita tidak di zaman Abah best berbanding ya. Kita tidak di mana zaman Abah best berbanding dengan zaman PMX. Sedangkan zaman mereka bukannya berbeza 10 hingga 20 tahun, tetapi hanya beberapa tahun sahaja. Jadi bila berhujah dengan mereka yang berkata demikian bahwa hujannya kerana zaman Muhyiddin dapat duit KWSP, yang lainnya kononnya harga barang murah, fakta yang jelas tidak benar atau maksud lain menipu. Mereka kata pelaburan masuk beratus bilion yang dibawa PMX menipu, yang sedinya mereka dapat info tersebut daripada tentera cyber level cap ayam yang bukan dari Bloomberg, Bank Negara Malaysia, MIDA maupun menteri-menteri terbabit. Padahal di zaman Perikatan Nasional dulu, berapa banyak pelabur yang lari ke negara-negara jiran dan tiada pelaburan yang masuk ke dalam negara ini seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan. Jadi dalam infografik yang akan saya bawakan kepada anda sahabat-sahabat semua, sedikit sebanyak ya menerangkan ya apa perbezaannya di antara kerajaan PAS Bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dan juga kerajaan hari ini di bawah pentadbiran kerajaan di bawah yang dipimpinnya oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk pertamanya saya ingin membawakan anda untuk melihat ini infografik ini supaya anda lebih jelas ya dan nampak apakah sebenar beza antara kedua-dua pentadbiran ini. Jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua, ini dia saya ingin bawakan kepada anda kenyataannya. Kalau kita lihat pemerkasaan Islam, berapa bajet yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin ketimbang dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau sebelum ini Muhyiddin memberikan bajet sebanyak 1.1 bilion, tapi di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dinaikkan ya sebanyak 1.9 bilion ringgit. Wow, jadi dalam pemerkasaan Islam sebenarnya siapa yang memberikan jumlah perbelanjaan yang besar? Adakah zaman Muhyiddin, kerajaan PAS dan Bersatu, ataupun hari ini kerajaan di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim? Anda sendiri nilai sahabat semua. Faktanya tidak boleh diketepikan. Dan nilai ringgit ya berbanding USD ya zaman kerajaan PAS dan Bersatu di bawah Muhyiddin, yang paling jatuh sekali adalah dalam kadar RM4.78 ya ketimbang dengan nilai USD $1. Untuk kerajaan hari ini ya RM4.70. Jadi masih dimenangi oleh kerajaan PAS dan Bersatu sahabat-sahabat semua. Pengangguran, nilai pengangguran di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin ya sebanyak 4.5% ringgit, 4.5%. Ketimbang dengan kerajaan hari ini cuma atau hanya 3.3% sahaja. Jadi siapakah yang gagal? Tidak lain tidak bukan kerajaan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin, yaitu kerajaan di bawah bersama dengan PAS dan juga Bersatu. Harga barang dan inflasi zaman kerajaan Abakau dan PAS
4.0 inflasi. Hari ini 1.8% sahaja. Adakah itu menunjukkan bahawa kerajaan hari ini gagal ketimbang dengan kerajaan PAS dan Bersatu ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri? Jelas sahabat semua. Menunjukkan kerajaan PAS dan Bersatu betapa gagalnya mengawal harga barang dan juga inflasi. KDNK negatif 5.6 itu semasa kerajaan PAS dan Bersatu. Hari ini KDNK negara meningkat kepada 7.7% sahabat-sahabat semua. Adakah ini boleh menunjukkan sekali lagi bahawa kerajaan ini gagal atau kerajaan Abakau lebih baik? Tidak sahabat-sahabat semua. Sekali lagi ya, hari ini kerajaan ini lebih baik. Defisit belanjawan kerajaan Abakau 5.6% dan hari ini 5%. Indeks rasuah 63. Ya, indeks rasuah ini semakin tinggi nilainya semakin buruklah persepsinya. 63 di kedudukan ya 63. Hari ini indeks rasuahnya merosot kepada 57 sahabat-sahabat semua. Jadi siapa yang lebih banyak amalkan rasuah dan penilaian rasuah itu lebih tinggi, yaitu zaman PAS dan juga Bersatu sahabat-sahabat semua. Hari ini dari 63 merosot menurun kepada 57. Dan mungkin tahun ini 2024 dia akan lebih menurun lagi. Indeks kebebasan media ketika zaman PAS dan Bersatu ditangga ke 113. Makin besar makin teruk. Hari ini ditangga ke 77 sahabat-sahabat semua. Jadi negeri keluar dari kemiskinan. Zaman Muhyiddin Yassin tidak ada negeri. Ya, sekarang ini ada 3 negeri sahabat-sahabat semua. Post influential Muslim leader. Muhyiddin Yassin tidak ada kedudukan pemimpin yang hebat ya, berada di kedudukan yang disanjung ataupun dihormati di seluruh dunia. Tidak ada kerajaan Muhyiddin Yassin. Yang ada cuma penunggang agama, yang ada cuma kaki fitnah, kaki tepuk atap dan sebagainya. Tapi hari ini Perdana Menteri kita, Perdana Menteri kita di tangga yang ke-11 kalau saya tidak silap, 20 teratas. Jadi mana yang membuktikan bahawa kerajaan PAS dan Bersatu di bawah Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri lebih baik ketimbang dengan kerajaan hari ini. Jadi jelas sahabat semua bahawa apa yang cuba disampaikan oleh Walauntit itu hanyalah satu fakta yang tidak tahu faktanya itu dikutip dari mana. Adakah dikutip dari longkang, adakah dikutip daripada gua? Kita tak pasti. Ya, mereka menggunakan fakta dari mana sahabat-sahabat semua. Mengatakan kononnya zaman kerajaan Abakau lebih baik ya ketimbang dengan kerajaan hari ini. Jadi bagaimana pemerkasaan Islam diberikan jauh lebih banyak daripada zaman PN dengan perbezaan 800 juta di mana kedudukan dikatakan PMX abaikan Islam soalnya. Itu terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang bestnya ya, ini satu apa yang bestnya zaman Muhyiddin, sedangkan harga ayam mahal, harga minyak 2 kali ganda lebih mahal, harga cili beras naik 3 kali ganda, pendek kata harga barang mahal. Hari ini Walauntit mengatakan harga yang mahal, inflasi mahal dan sebagainya. Sekali lagi ya, di mana ya mereka mendapatkan fakta-fakta itu? Kita pun tak pastilah sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang best ada apa yang best zaman Muhyiddin, dapat PM yang takut berdepan dengan wartawan dan yang hanya berani membaca PDF sahaja. Ini betul sahabat-sahabat semua ya. Apabila dia sanggup bersoal jawab dengan tidak tahu siapa tu, ini tidak boleh live lah pada sebagainya. Memalukan sangat. PMX baru menjadi Perdana Menteri 1 tahun 5 bulan dan kita sudah dapat menikmati pelbagai kemudahan. PMX telah membantu lebih 10,000 doktor kontrak diserapkan pekerjaan tetap ke dalam kerajaan. PMX telah membantu lebih 40,000 muflis lepas daripada senarai bankrupt. Kaki tangan dapat bonus dan wang raya. Semua bilik air sekolah dinaik taraf, kuartus tentera dibaiki semula. Sebab itu saya katakan jika PMX diizinkan menjadi Perdana Menteri hingga 10 tahun, negara kita mampu mendekati ekonomi Singapura. Negara ini akan pulih dari penderitaan angkara rasuah beratus bilion wang
rakyat sejak berpuluh tahun lamanya. Sekarang ini orang Melayu setiap hari selama 400 hari lebih dimomokkan isu-isu perkauman yang sengaja diada-adakan. Ada akhirnya mereka sudah tidak mampu berfikir lagi. Kebencian mereka kepada kaum-kaum lain semakin menebal, walaupun mereka tahu kerajaan Perikatan Nasional gagal secara total berbanding kerajaan perpaduan. Tetapi isu perkauman dimainkan sehingga ada yang tidak perasan pemikiran Khawarij telah meresapi ke minda mereka. Mereka sedang menonton permainan Khawarij tapi mereka tidak sedar. Mereka berhayal dengan candu agama hingga tidak nampak lagi mana kaca, mana permata. Sitra-sitra pembangkang pula sewaktu menjelang hari raya melahirkan persepsi ramai yang tidak dapat pulang ke kampung kerana kesempitan hidup. Realitinya, orang Pantai Timur kali ini kita lihat trafik paling sesak mereka pernah hadapi. Sebab itu saya katakan, jika orang Melayu dapat menggunakan akal mereka, nescaya mereka dapat melihat kebaikan dan sinar bagi yang bakal memperoleh untuk 5 tahun yang akan datang ini. Itu dia sahabat semua, terbaik ulasan berita ini. Jadi Anda boleh fikirkan sendiri, siapakah sebenarnya Perdana Menteri yang gagal, siapakah sebenarnya Perdana Menteri ataupun kerajaan yang lebih baik. Adakah kerajaan PAS dan Bersatu ketika di bawah pimpinan kerajaan Muhyiddin dan juga ketimbang kerajaan yang ada pada hari ini. Anda fikirkanlah sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Sampai di sini saja. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Dan juga izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Pot Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.